just show her a little. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam persidangan kita di Arena Bahasa Melayu ala Parlimen bagi sesi kali ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Sebelum memulakan perbahasan, izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Di sebelah kiri saya, pihak kerajaan yang diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nur Husna Attirah binti Matzin, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Muhammad Ikhwan bin Samsul Bahari, Yang Berhormat Menteri Pertama Muhammad Arif Haikal bin Muhammad Ismail. Manakala di sebelah kanan saya, pihak pembangkang yang diwakili oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang Muhammad Alif Aiman bin Muhammad Zalmunin, Yang Berhormat Pembangkang Pertama Muhammad Firdaus bin Muhammad Ramli, Yang Berhormat Pembangkang Kedua Muhammad Ashraf bin Ilyas. Sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah perkembangan negara ke peringkat antarabangsa. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan bidasan pada usul tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, kita mulakan tirai perbahasan pada hari ini. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nur Husna Attirah binti Matzin tampil untuk menghujahkan usul perbahasan serta membahaskan isu bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Demi mertabatkan penggunaan bahasa Melayu dalam negara, saya bangkit memperjuangkan kemajuan dan kemakmuran negara Malaysia. Sebelum itu, yang dihormati Tuan Yang Dipertua, Barisan Perwakilan Pembangkang, Barisan Rakan Seperjuangan Kerajaan dan juga warga Dewan yang bersidang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perdebatan saya hulurkan buat anda semua. Baiklah. Memegang mandat selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri anda pada hari ini, akan saya gagaskan satu usul yang mana cukup penting akan kita perdebatkan pada hari ini, iaitu penggunaan bahasa Melayu mampu membangunkan perkembangan negara ke peringkat antarabangsa. Sebagai Perdana Menteri, saya percaya bahawa penggunaan bahasa Melayu ini bukanlah hanya satu agenda budaya semata-mata, tetapi ia juga merupakan salah satu langkah yang strategik dalam memperkukuhkan kedudukan negara kita di arena antarabangsa. Bahasa adalah cerminan budaya, identiti dan jati diri bangsa. Maka dalam konteks ini, bahasa Melayu bukan sahaja perlu kita hormati, bahkan perlu juga kita manfaatkan sebaiknya untuk mendorong pembangunan negara kita dalam pelbagai sektor. Tuan Yang Dipertua dan sidang hadiri yang dimuliakan, baiklah, hal ini kerana kami di perwakilan kerajaan berpendirian tegas bahawa bahasa Melayu pentingnya untuk dimartabatkan penggunaannya ke peringkat antarabangsa berbanding dengan bahasa Inggeris, kerana kami percaya bahawa bahasa Melayu ini mampu membangunkan perkembangan negara kita ke peringkat global, persada dunia sana. Sebelum saya pergi dengan lebih jauh lagi, izinkan saya Yang Dipertua untuk memberikan definisi usul kami pada hari ini sebelum pihak pembangkang terkial-kial untuk mencari asas perjuangan kami. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, penggunaan dapat didefinisikan sebagai satu perihal, perilaku, perbuatan yang menggunakan sesuatu. Seterusnya, bahasa Melayu pula merujuk kepada
sistem lambang suara, iaitu bahasa yang digunakan secara rasmi di dalam Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga negara-negara Asia Tenggara yang lain. Bahasa Melayu ini juga merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan juga alat penghubungan untuk menyampaikan perasaan dan juga buah fikiran dalam kelompok manusia. Mengenai istilah mampu membangunkan, ia merujuk kepada keupayaan atau potensi untuk mencapai atau laksanakan sesuatu yang dapat membawa kepada perkembangan, kemajuan ataupun peningkatan dalam pelbagai aspek, sama ada dalam konteks individu, masyarakat, negara maupun sektor-sektor yang tertentu. Perkembangan negara berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat mendefinisikan sebagai proses kemajuan dan peningkatan dalam pelbagai aspek kehidupan sebuah negara yang melibatkan perubahan yang lebih baik dan sistematik dalam sektor-sektor utama seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi dan pelbagai lagi. Dan maafkan saya tertinggal satu frasa, iaitu frasa yang menjadi inti perbahasan kita pada hari ini, iaitu perkembangan negara. Perkembangan negara tadi yang telah didefinisikan seperti proses kemajuan peningkatan dalam aspek kehidupan sebuah negara yang melibatkan perubahan sebuah negara yang akan menjadi lebih baik dan juga sistematik. Akhir sekali ialah peringkat antarabangsa merujuk pada kedudukan atau entiti dalam skala atau sistem penilaian global yang melibatkan beberapa negara. Hadirin sekalian, sebagai bahasa kebangsaan Malaysia, bahasa Melayu bukan sahaja merupakan simbol identiti negara kita, tetapi juga berperanan sebagai alat utama dalam menyatukan masyarakat yang berbilang kaum. Seperti yang kita tahu, negara kita mempunyai pelbagai dan berbilang kaum negara seperti kaum Melayu, kaum Cina, India, Karaza Dusun dan sebagainya. Jadi, hujah saya pada hari ini ialah saya ingin mengusulkan bahawa bahasa Melayu ini juga merupakan alat komunikasi, bukan alat komunikasi yang digunakan dengan negara-negara yang lain. Duduk dulu yang hormat. Saya ingin mengingatkan Dewan Yang Mulia ini bahawa negara kita telah membuktikan bahawasanya bahasa Melayu mampu bersaing di pelbagai peringkat di dalam negara maupun di luar negara. Sebagai contoh, dalam konteks ASEAN dan hubungan antarabangsa dengan negara-negara berbahasa Melayu, bahasa Melayu telah diterima dan juga telah diiktiraf oleh negara-negara ASEAN ini sebagai bahasa diplomatik yang sangat penting. Jadi kita harus ingat bahawa dunia ini tidak hanya berputar dan menggunakan bahasa Inggeris sahaja. Negara-negara ASEAN yang sedang berkembang pesat seperti Brunei dan juga Indonesia juga telah lama menggunakan bahasa Melayu kita sebagai bahasa rasmi dalam komunikasi negara mereka. Mereka juga telah berjaya memanfaatkan bahasa ini dalam pelbagai sektor, dan ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk diperluaskan di peringkat antarabangsa, terutamanya dalam konteks hubungan ekonomi dan budaya dengan negara-negara jiran. Bahasa Melayu boleh menjadi alat yang sangat berharga. Jika kita berjaya memperkasa bahasa Melayu ini, ia akan menjadi jambatan yang kukuh untuk kita memperkukuhkan lagi kedudukan kita bahasa Melayu dalam komuniti ASEAN. Jadi inilah masa yang tepat untuk kita martabatkan bahasa Melayu, bukan sahaja percaya dengan strategi yang tepat menjadikan bahasa Melayu ini lebih berdaya saing di arena global. Oleh itu sekali lagi saya katakan bahawa bahasa Melayu mampu membangunkan perkembangan negara ke peringkat antarabangsa. Jadi sekian, mohon untuk terus mencadang. Baiklah, terima kasih Perdana Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang Dipertua, rakan-rakan yang berhormat, pihak bangkang, seterusnya barisan, pihak kerajaan yang saya hormati sekalian.
Jadi, Tuan Yang di-Pertua, saya selaku Ketua Pembangkang ingin menyampaikan pandangan yang diusulkan oleh Perdana Menteri bahawa sememangnya benar dalam konteks Asian, bahasa Melayu kita diiktiraf sebagai salah satu bahasa diplomatik yang sangat penting. Walaupun kita menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam konteks sosial dan budaya, kita tidak boleh menafikan hakikatnya bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa utama yang digunakan di pentas antarabangsa. Tetapi bahasa Melayu juga turut perlu dititik beratkan dalam kalangan masyarakat kita. Jadi, Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya untuk memberi hujah yang agak bertentangan dengan hujah pihak kerajaan. Yang berhormat Perdana Menteri, meskipun bahasa Melayu memiliki kedudukan keistimewaan dalam memartabatkan identiti dan perpaduan serta pembangunan negara, bahasa Inggeris juga memainkan peranan yang sangat penting dalam memajukan negara di pesada dunia. Kita perlu memastikan bahawa rakyat Malaysia menguasai kedua-dua bahasa ini, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, untuk mempertahankan jati diri, manakala bahasa Inggeris sebagai alat untuk membuka pintu kepada kemajuan ekonomi, pendidikan dan hubungan antarabangsa. Walaupun bahasa Melayu mempunyai peranan yang sangat penting dalam konteks kebudayaan dan identiti negara, kita tidak boleh sesekali mengabaikan kepentingan bahasa Inggeris dalam membangunkan negara di pesada dunia. Secara amnya, pihak kerajaan perlu sedar bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa global yang digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti perniagaan, sains, teknologi dan pendidikan tinggi. Jadi, saya memohon pihak kerajaan untuk fokus dan peka dengan hujah yang saya lontarkan ini. Mohon dengarkan. Hujah pertama yang saya bawakan iaitu bahasa Inggeris adalah bahasa utama dalam komunikasi antarabangsa. Dalam dunia yang semakin global ini, keupayaan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris akan membuka banyak peluang kepada rakyat Malaysia untuk berdaya saing di pesada dunia. Sebagai contohnya dalam bidang perdagangan, hampir semua dokumen dan perjanjian menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Tanpa penguasaan bahasa Inggeris, kita akan ketinggalan dalam dunia perniagaan global. Oleh sebab itu, pihak kerajaan perlu mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk memartabatkan bahasa Inggeris selain daripada bahasa Melayu, kerana penggunaan bahasa Inggeris di serata dunia adalah lebih efektif berbanding bahasa Melayu dalam pelbagai sektor kerajaan. Hujah yang kedua yang saya bawakan iaitu dalam bidang pendidikan. Bahasa Inggeris memainkan peranan yang sangat penting. Kebanyakan jurnal ilmiah dan penyelidikan terkini ditulis dalam bahasa Inggeris. Oleh itu, penguasaan bahasa Inggeris membolehkan rakyat Malaysia mengakses ilmu, pengetahuan terkini dan menyertai diskusi akademik di peringkat antarabangsa. Universiti terkemuka di dunia juga menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan kebanyakan kursus serta program pendidikan global juga ditawarkan dalam bahasa Inggeris. Jika masyarakat negara kita tidak menguasai bahasa Inggeris sepenuhnya, berkemungkinan mereka akan menghadapi banyak masalah dalam proses pembelajaran mereka. Sebagai contohnya, mereka akan sukar untuk memahami isi kandungan dalam proses pembelajaran mereka. Sebagai contohnya, mereka akan sukar untuk memahami isi kandungan dalam pembelajaran yang menggunakan sepenuhnya bahasa Inggeris. Oleh hal yang demikian, saya meminta pihak kerajaan untuk cakna dalam isu ini, kerana mengikut pembacaan saya di internet, pelajar-pelajar yang menghadapi masalah ini majoritinya akan membuat keputusan untuk menamatkan pengajian yang lebih awal kerana bimbang akan masa depan yang tidak boleh diteruskan akibat daripada masalah penguasaan bahasa Inggeris ini.
Jadi, Tuan Yang di-Pertua, ini menunjukkan betapa pentingnya penggunaan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu dalam membangunkan perkembangan negara kita di serata dunia. Pihak kerajaan mestilah mengambil iktibar dan bijaksana dalam mengambil langkah inisiatif dalam menangani masalah seperti ini. Jadi, saya menyeru pihak kerajaan untuk tidak berat sebelah dan berlakulah adil dalam melaksanakan tanggungjawab bersama. Baiklah, setakat itu sahaja hujah yang boleh saya utarakan di sini. Andai kata hujah saya ini relevan dengan dunia yang semakin maju sekarang, saya amat berbesar hati memohon Yang di-Pertua untuk mempertimbangkan hujah saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan yang berhormat daripada pihak kerajaan, seterusnya barisan pembangkang yang saya hormati. Tuan Yang di-Pertua, sebagai timbalan Perdana Menteri, saya pastinya menolak definisi usul yang telah dipinda oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi, iaitu penggunaan bahasa Inggeris menjadi keutamaan dalam usaha membangunkan negara. Jadi, saya memohon agar definisi usul itu dipinda semula seperti definisi yang diberikan oleh Perdana Menteri, iaitu bahasa Melayu mampu bersaing di peringkat global untuk membangunkan negara. Tuan Yang di-Pertua, sebelum membentangkan hujah-hujah seterusnya, saya akan membidas hujah yang dikemukakan oleh Ketua Pembangkang sebentar itu tadi. Ketua Pembangkang telah mengatakan bahawa penggunaan bahasa Inggeris adalah sangat penting dalam usaha membangunkan kemajuan negara, dek kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa pertuturan yang utama oleh kebanyakan kuasa besar dunia dalam pelbagai bidang di serata dunia. Tuan Yang di-Pertua, saya menolak apa yang telah dilontarkan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi, seolah-olah mengatakan bahawa bahasa Melayu tidak mempunyai keupayaan untuk bersaing dengan bahasa asing di persada dunia. Jika kita membuka mata dan minda kita tentang betapa gahnya bahasa Melayu di peringkat dunia, sudah tentu akan terpahat perasaan bangga yang menggunung dalam diri kita sebagai penutur jati bahasa Melayu. Tuan Yang di-Pertua, umum telah mengetahui bahawa tanah Nusantara ini pernah menjadi suatu destinasi dagangan yang terkemuka suatu ketika dahulu. Jika kita mengimbau sejarah lama, bahasa Melayu pernah dijadikan sebagai lingua franca atau bahasa perantaraan di seluruh Nusantara dalam aktiviti perdagangan antara pedagang asing dengan pedagang tanah air. Hal ini membuktikan bahawa bahasa Melayu mempunyai kekuatannya yang tersendiri sehingga dijadikan sebagai bahasa komunikasi utama dalam bidang perdagangan antarabangsa pada waktu itu. Adakah hal ini menjadi suatu perkara yang mustahil untuk mengulangi sejarahnya? Sudah tentu tidak, Yang di-Pertua. Kita boleh lihat di peringkat ASEAN misalnya, atau di peringkat Asia Tenggara. Bahasa Melayu banyak digunakan dalam pelbagai urusan oleh negara-negara serumpun dengan Malaysia. Misalnya negara Indonesia, negara Brunei, negara Singapura dan sebahagian daripada negara Thailand. Meskipun mereka mempunyai dialek yang sedikit berbeza dengan bahasa Melayu standard kita. Bukan itu sahaja, bahasa Melayu juga turut semakin melebarkan sayapnya sebagai bahasa komunikasi antarabangsa apabila berpotensi untuk dijadikan sebagai bahasa kedua atau bahasa rasmi kedua dalam Asia. Senario ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu masih kekal relevan untuk dikembangkan sebagai bahasa komunikasi di peringkat antarabangsa. Sekiranya bahasa Melayu ini terus diperkukuh dan digunakan dalam pelbagai urusan dalam negara maupun luar negara, nescaya bahasa Melayu bukan sahaja mampu untuk berkedudukan setaraf, bahkan mampu untuk melebihi bahasa asing yang lain. Tuan Yang di-Pertua, hujah saya yang kedua pula akan lebih terarah
kepada bahasa Melayu dalam bidang pendidikan. Ketua Pembangkang telah mengatakan bahawa telah banyak jurnal dan penyelidikan yang telah ditulis dalam bahasa Inggeris. Namun begitu, kita juga harus menyedari bahawa telah banyak jurnal bahasa Inggeris yang telah diterjemahkan kepada bahasa Melayu oleh para penerjemah bahasa Melayu yang diiktiraf. Hal tersebut adalah bertujuan bagi memudahkan para penuntut ilmu atau para mahasiswa untuk mendapatkan sumber rujukan bagi tugasan mereka. Selain itu, pengajaran bahasa Melayu di peringkat global juga turut semakin berkembang dengan pesat. Buktinya, pelbagai universiti di luar negara seperti negara Jepun misalnya telah menawarkan kepada para pelajar mereka kursus pembelajaran bahasa Melayu. Menariknya, kursus tersebut mendapat sambutan yang hangat daripada para pelajar mereka. Ditambah pula dengan fakta bahawa bahasa Melayu merupakan antara 4 bahasa yang paling mudah untuk dipelajari di dunia, maka tidak mustahil untuk kita merealisasikan impian rakyat Malaysia untuk melihat bahasa ibunda ini semakin dikenal dunia semula. Tuan yang dipertua, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa saya menyokong usul ini 100% dan memohon agar usul ini diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini dengan suara majoriti. Tuan yang dipertua, saya mohon mensyadar. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang saya hormati Tuan Yang Dipertua dan yang saya hormati barisan Kabinet Kerajaan serta CSC Dewan yang sudi bersidang bersama kami. Pertama sekali, saya ingin menjelaskan bahawa hadirnya diri saya di sini bukanlah untuk menegakkan benang yang basah, sebaliknya ingin membahas mengenai perkara yang telah disusulkan oleh pihak kerajaan sebentar tadi. Saya selaku pembangkang pada hari ini bangkit untuk menyatakan bahawa kami menolak usul yang dikemukakan oleh pihak kerajaan. Tuan Yang Dipertua, saya tertarik dengan fakta yang dilontarkan oleh timbalan Perdana Menteri sebentar tadi, yang mana bahasa Melayu merupakan pernah menjadi bahasa lingua franca suatu ketika dahulu, khususnya suatu zaman kegemilangan Kesultanan Melaka. Namun begitu, seiring berkembangnya zaman, Malaysia bukan lagi menjadi pusat perdagangan yang utama seperti yang berlaku dalam sejarah kita. Dari sudut perdagangan, negara kita sudah jauh tertinggal dan telah wujud satu jurang yang besar antara negara kita dengan negara-negara maju seperti China dan Amerika Syarikat. Sehubungan dengan itu, bahasa Melayu juga sudah kurang mendapat perhatian daripada mereka. Mungkin bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca suatu ketika dahulu, namun tidak lagi seperti itu sekarang. Kita harus berpijak di bumi yang nyata dan bukan hidup di sejarah lampau. Oleh itu, bagi saya, pada khidmat saya, perkaitan antara sejarah bahasa Melayu yang pernah menjadi lingua franca dengan apa yang berlaku sewaktu ini adalah tidak sejajar dan tidak relevan sama sekali. Tuan Yang Dipertua, pada khidmat saya, memang tidak dinafikan bahawa bahasa Melayu semestinya melambangkan identiti dan jati diri negara Malaysia. Namun begitu, dalam konteks pembangunan negara di peringkat antarabangsa, bahasa Melayu adalah tidak relevan untuk digunakan sebagai bahasa perantara jika hendak dibandingkan dengan bahasa Inggeris yang merupakan bahasa perantara global. Mungkin bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca kerana negara kita merupakan antara pusat perdagangan utama sewaktu ketika dahulu. Seterusnya, terdapat persoalan yang timbul dalam diri saya, iaitu mampukah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perantara
dalam peringkat antarabangsa ini. Bagi pemerhatian saya, usaha-usaha dan segala inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan adalah tidak cukup untuk membuktikan bahawa penggunaan bahasa Melayu dapat mengembangkan pembangunan negara di persada dunia. Sebelum kita lihat kepada peringkat antarabangsa, kita sewajarnya fokus kepada penggunaan bahasa Melayu yang berlaku di dalam negara kita. Seperti apa yang saya dapat perhatikan, penggunaan bahasa Melayu di negara kita ini masih dianggap lemah dan terumbang-ambing, apatah lagi di peringkat antarabangsa. Buktinya, penggunaan bahasa rojak kian menjadi parah, terutamanya dalam penggunaan media sosial. Menurut pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga Sastera Negara, Datuk Dr. Anwar Ridwan berkata, bahasa campur atau rojak yang banyak digunakan di media sosial akan merosakkan bahasa Melayu. Bahasa rojak di Malaysia merujuk kepada penggunaan campuran pelbagai bahasa dalam satu perbualan atau ayat. Ia adalah fenomena linguistik yang biasa dilihat di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya di kawasan bandar dan kalangan generasi muda. Hal ini merupakan salah satu halangan bagi merealisasikan perkara yang diusulkan oleh pihak kerajaan. Yang dipertua. Persoalan saya yang kedua ialah, sekiranya benar bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa termudah untuk dipelajari, persis apa yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri sebentar tadi, mengapa masih wujud rakyat Malaysia yang tidak menguasai bahasa Melayu, khususnya rakyat yang berbangsa selain daripada Melayu? Menurut beberapa laporan, kesedaran mengenai penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya golongan bukan Melayu, menunjukkan variasi. Statistik terkini menunjukkan bahawa terdapat sebahagian rakyat Malaysia yang tidak fasih dalam bahasa Melayu, terutama dalam kalangan generasi muda yang lebih terdedah kepada bahasa lain, seperti di kawasan bandar atau yang bersekolah dalam sistem bukan kebangsaan. Yang dipertua, saya ingin mempertikaikan keberhasilan usaha-usaha yang diperkasakan oleh pihak kerajaan terhadap isu ini. Saya percaya mungkin banyak kempen, program atau seminar bahasa telah dilakukan daripada pihak kerajaan. Namun begitu, hasilnya ia tidak cukup untuk mengubah sikap dan persepsi masyarakat terhadap bahasa Melayu itu sendiri. Dalam konteks penguasaan bahasa Melayu, masih ramai rakyat Malaysia yang tidak fasih berbahasa Melayu, apatah lagi isu berkaitan kesalahan tata bahasa yang acap kali dapat kita perhatikan di papan-papan tanda, papan-papan iklan di sekitar negara kita yang telah menjadi normalisasi. Justru itu, bagaimana pihak kerajaan dapat merealisasikan penggunaan bahasa Melayu ke arena antarabangsa sedangkan mereka tidak mampu mencari solusi ke atas masalah yang berlaku di negara sendiri. Sekian daripada saya, terima kasih. Hadir jejaka di seberang sana dengan pelbagai tekanan, namun saya ceriakan dengan satu senyuman. Sebelum itu, terima kasih buat tuan yang dipertua, rakan-rakan di perwakilan kerajaan, pihak pembangkang dan seterusnya hadirin yang bersidang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perdebatan saya titipkan buat anda semuanya. Tuan yang dipertua, bergerak selaku Menteri pertama pada hari ini, masih berdiri teguh di belakang Timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri menyokong sepenuhnya usaha kita pada hari ini, iaitu penggunaan bahasa Melayu mampu membangunkan perkembangan negara seperingkat antarabangsa. Kerana kami yakin lagi percaya bahawa terdapat banyak faedah yang boleh diperolehi daripada usul ini. Hadirin sekalian, bergerak kepada gerak kerja yang pertama, pembidasan terhadap pembangkang pertama sebentar tadi,
Kita lihat pembidasan terhadap pertikaian yang telah diwujudkan oleh pembangkang pertama sebentar tadi. Pertikaian yang pertama adalah mempersoalkan bahasa Melayu adalah tidak relevan untuk digunakan berbanding bahasa Inggeris yang merupakan bahasa perantara global. Saya membangkang dakwaan yang dikeluarkan oleh pembangkang pertama kerana terdapat pembuktian bahawa bahasa Melayu telah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Seperti di United Nations PBB yang menunjukkan bahasa ini mempunyai kedudukan yang penting di arena global. Sumber-sumber ilmiah dan penerbitan dalam bahasa Melayu turut diterima di peringkat antarabangsa. Dan ini memberi ruang kepada penuturnya untuk turut terlibat dalam pembangunan global tanpa kehilangan bahasa dan budaya mereka. Selain itu juga, bahasa Melayu bukan hanya relevan dalam konteks tempatan tetapi juga di peringkat antarabangsa. Sebagai salah satu bahasa yang diucapkan oleh lebih 300 juta orang di dunia termasuk di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam hubungan antara negara-negara tersebut. Bahasa ini juga digunakan dalam forum-forum antarabangsa seperti ASEAN Regional Forum yang meningkatkan kesedaran dan pengaruh bahasa Melayu di pentas global. Walaupun bahasa Inggeris memiliki kedudukan dominan sebagai bahasa pengantar antarabangsa, ini tidak bermakna bahasa Melayu tidak relevan. Sebaliknya, bahasa Melayu adalah sebahagian daripada identiti, budaya dan sejarah yang perlu dipelihara dan diperkukuh. Kepentingannya dalam konteks domestik dan antarabangsa tetap signifikan dalam memastikan keseimbangan antara kemajuan global dan penghargaan terhadap bahasa serta warisan tempatan. Hadirin sekalian, bagi meneruskan hujah yang dilontarkan oleh pihak kerajaan adalah penting untuk kita menyedari bahawa kemajuan teknologi dan digitalisasi tidak menghalang bahasa Melayu untuk berkembang. Kita lihat bagaimana bahasa Melayu semakin diterima dalam platform digital dari aplikasi sosial hingga kandungan dalam talian. Ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu boleh diterima secara luas bahkan dalam dunia yang dikuasai oleh bahasa Inggeris. Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi dan digitalisasi yang semakin pesat tidak seharusnya dilihat sebagai halangan kepada perkembangan bahasa Melayu. Sebaliknya, ia adalah peluang besar untuk bahasa Melayu berkembang, terutamanya peningkatan penggunaan bahasa Melayu dalam platform digital dan aplikasi dalam talian. Kita melihat trend positif di mana bahasa Melayu semakin diterima dan digunakan di pelbagai platform digital, platform global. Walaupun dunia digital ini secara tradisinya didominasi oleh bahasa Inggeris. Yang di-Pertua dan hadirin sekalian, seiring dengan kemajuan teknologi, platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok semakin banyak digunakan oleh pengguna dari pelbagai negara yang berbahasa Melayu. Bahasa Melayu kini menjadi bahasa utama dalam komunikasi harian mereka di kalangan rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura serta komuniti Melayu di seluruh dunia. Pengguna boleh berinteraksi, berbincang dan berkongsi kandungan dalam bahasa Melayu dan menjadikan ia lebih relevan dalam ruang digital yang global ini. Misalnya, penggunaan bahasa Melayu dalam hashtag, komen dan post di media sosial semakin meningkat, di mana lebih ramai pengguna mengungkapkan pendapat dan menyampaikan maklumat dalam bahasa ini. Natijahnya, penggunaan bahasa Melayu dalam platform sosial membantu meningkatkan jangkauan dan pengaruhnya, menjadikan bahasa Melayu lebih diterima dalam kalangan komuniti digital, walaupun banyak interaksi dalam talian yang mengutamakan bahasa Inggeris. Hadirin yang bersidang sekalian, secara amnya, penting untuk kita menyedari bahawa perkembangan teknologi dan digitalisasi sebenarnya memberi peluang kepada bahasa Melayu untuk berkembang dalam pelbagai ruang dan platform. Walaupun dunia digital sering dikaitkan dengan dominasi bahasa Inggeris. Jadi pihak kerajaan juga akan memperkukuhkan asas bahasa Melayu di dalam negara dengan memberi penekanan yang lebih besar kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di universiti dan institusi pendidikan tinggi. Program-program pengajar bahasa Melayu yang berkualiti yang menekankan penyelidikan dalam pelbagai bidang akademik dapat melahirkan lebih ramai ilmuwan dan cendekiawan yang mampu menyumbang kepada pembangunan bahan ilmiah dalam bahasa Melayu. Tamsilnya, universiti seperti Universiti Malaya, Universiti Kebahasaan Malaysia dan Universiti Sains Malaysia sudah pun menyediakan program-program pengajian bahasa Melayu yang melibatkan kajian interdisipliner
dalam pelbagai bidang seperti sejarah, sastra dan budaya. Melalui penyelidikan dan penerbitan yang dilakukan oleh pelajar dan akademia di peringkat tinggi, bahasa Melayu dapat dimajukan sebagai bahasa ilmu yang digunakan dalam pelbagai bidang, sekaligus memberikan sumbangan yang lebih besar daripada dunia akademik. Intihannya, dengan menggalakkan penerbitan ilmiah dalam pelbagai bidang, termasuk sains, teknologi dan sosial, kita bukan sahaja memperkasa bahasa Melayu, tetapi juga meningkatkan pengiktirafannya di peringkat global. Keberhasilan usaha ini bergantung pada komitmen bersama dari kerajaan, akademik dan masyarakat untuk memperkasa bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan komunikasi di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Yang dihormati Tuan Yang di-Pertua, Barisan Perwakilan Pembangkang serta hadirin warga Dewan yang saya muliakan. Saya di sini pada hari ini untuk bersama-sama untuk menilai dengan minda yang terbuka dan hati yang kritis tentang isu yang dibicarakan pada hari ini. Adakah aspirasi kita dalam hari ini akan memartabatkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa benar-benar mampu direalisasikan, atau adakah ia hanya angan-angan yang sukar untuk dicapai? Marilah kita telusuri hujah-hujah yang akan dikemukakan dengan kebenaran dan masa depan kita bersama. Seperti yang dinyatakan oleh pihak kerajaan, iaitu bahasa Melayu dapat diiktiraf sebagai bahasa akademik antarabangsa tidak dapat dipersetujui. Walaupun peningkatan jumlah penerbitan dalam bahasa Melayu adalah langkah yang baik, kita boleh lihat bahawa penerimaan bahasa ini di arena global masih jauh ketinggalan. Bahasa Melayu tidak diiktiraf dalam indeks rujukan akademik global, iaitu Scopus dan Web of Science, yang menjadikan bahan akademik dalam bahasa Melayu ini kurang diakses atau dirujuk oleh komuniti penyelidik antarabangsa. Pihak kerajaan juga menyatakan bahawa kita perlu memberi penekanan yang lebih besar kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di universiti dan institut pendidikan tinggi. Hal ini tidak bertepatan dengan situasi di mana ketiadaan insentif ekonomi bagi akademik untuk menerbitkan bahasa Melayu. Kebanyakan universiti dan institut penyelidikan di Malaysia sendiri lebih mengiktiraf penerbitan dalam bahasa Melayu kerana ia lebih mudah mencapai pengiktirafan antarabangsa dan membantu dalam menaikkan ranking universiti itu. Kita boleh lihat sendiri bahawa universiti tempatan juga telah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dalam melakukan sebarang tugasan yang diberikan, serta subjek yang diajarkan di universiti tersebut telah beralih kepada subjek yang lebih rumit dan disampaikan melalui bahasa Inggeris. Ahli akademik Malaysia cenderung untuk menerbitkan penyelidikan dalam bahasa Inggeris bagi memastikan hasil penyelidikan mereka bisa diakses lebih luas dan diiktiraf di peringkat global. Tanpa insentif yang signifikan untuk menggalakkan penerbitan bahasa Melayu, kebanyakan penyelidik memilih untuk menawarkan lebih banyak peluang untuk kolaborasi dan pengiktirafan antarabangsa. Pihak kerajaan juga menyatakan bahawa di zaman digital ini, penerbitan dalam bahasa Melayu bukan sahaja terhad kepada buku dan jurnal, tetapi juga melalui media digital seperti blog, e-book dan video pembelajaran. Permintaan untuk penerbitan digital tidak semestinya menunjukkan penerimaan ilmiah global. Walaupun penerbitan digital dalam bahasa Melayu berkembang seperti blog, e-book atau video, kebanyakan bahan ini lebih tertumpu kepada khalayak awam dan kurang memenuhi standard akademik yang tinggi. Kandungan yang popular di dalam kalangan pembaca tempatan tidak semestinya diterima sebagai bahan rujukan dalam komuniti akademik antarabangsa. Lebih banyak penyelidikan dan penerbitan ilmiah yang memenuhi piawaian akademik yang ketat perlu dilakukan. Namun hal ini akan terus terbatas selama bahasa Melayu tidak diutamakan dalam jurnal-jurnal
berprestasi antarabangsa. Kita boleh lihat bahawa bahasa Melayu itu sendiri masih tidak dominan dalam platform digital global. Meskipun ada peningkatan dalam penggunaan bahasa Melayu dalam aplikasi sosial, kenyataannya adalah bahasa Inggeris masih mendominasi secara mutlak dalam kebanyakan platform global seperti YouTube dan sebagainya. Sebagai contoh, lebih dari 60% kandungan di internet disediakan dalam bahasa Inggeris, sedangkan bahasa Melayu itu sendiri hanya merangkumi peratusan yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahawa kehadiran bahasa Melayu di dunia digital masih terbatas dan jauh di belakang. Dalam pada itu, situasi ini membuatkan pengguna dari Malaysia cenderung beralih kepada bahasa Inggeris untuk mendapatkan informasi yang lebih meluas dan mendalam. Bahasa Melayu juga mempunyai keterbatasan dalam teknologi pemprosesan bahasa Melayu. Teknologi seperti pemprosesan bahasa Melayu semula jadi atau dikenali sebagai dengan singkatan NLP, iaitu perisian pengecaman suara dan terjemahan automatik, masih belum cukup maju untuk bahasa Melayu. Sebagai contoh, teknologi seperti Siri ataupun Google Assistant yang menunjukkan bahawa dalam bahasa Melayu tidak selengkap dan seefektif seperti mana bahasa Inggeris. Sistem ini masih tidak mampu memahami dan menterjemah bahasa Melayu secara tepat, yang menunjukkan bahawa kurangnya inovasi teknologi yang menyokong bahasa Melayu ini. Kekurangan ini lagi membubuhkan penyataan bahawa hal ini bukan sahaja menjadi halangan untuk pengguna bahasa Melayu, tetapi juga menunjukkan bahawa keperluan bahasa Melayu ini di dunia teknologi yang masih rendah. Sekian saja daripada saya. Semoga bangkangan diterima. Ialah tadi kita meneliti serta mendengar hujah-hujah dan juga penjelasan yang diperdebatkan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Bagi memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan, dapat ditangguhkan selama 1 minit. Sidang Dewan yang dihormati, 1 minit telah pun mencukupi. Perbahasan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan yang berhormat wakil pihak kerajaan untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan yang berhormat Timbalan Perdana Menteri Muhammad Ikhwan bin Samsudin. Terima kasih sekali lagi yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan yang berhormat daripada pihak kerajaan, pihak pembangkang, seterusnya ahli-ahli dewan yang dihormati sekalian. Bertemu sekali lagi dalam arena penggulungan. Bagi menggulung segala tikar yang telah dibentangkan oleh pihak kerajaan, di sini saya akan menyimpulkan beberapa hujah bahawa bahasa Melayu mampu menjamin pembangunan negara di kancah global. Yang pertama, bahasa Melayu adalah bahasa yang kaya dengan warisan budaya dan nilai-nilai sejarah yang boleh digunakan untuk memperkenalkan tanah air Malaysia kepada dunia. Dengan memartabatkan bahasa Melayu, kita bukan sahaja memelihara budaya kita, tetapi juga dapat mengembangkan pengaruh kita dalam arena global.
Yang kedua, bahasa Melayu adalah bahasa yang semakin diterima di peringkat serantau, khususnya di ASEAN. Negara-negara seperti Indonesia, Brunei, Singapura dan sebagainya sudah menggunakan bahasa Melayu dalam pelbagai urusan dalam negara mereka. Jika kita dapat memanfaatkan jaringan ini, kita akan dapat memperkukuh hubungan ekonomi dan diplomatik dengan negara-negara ASEAN dan seterusnya dengan negara-negara lain di dunia. Seterusnya, bahasa Melayu mempunyai struktur yang mudah dan tidak rumit yang menjadikannya lebih mudah dipelajari berbanding bahasa-bahasa yang lain yang lebih kompleks. Di sini saya ingin memberikan beberapa hujah tentang apa yang telah dikemukakan oleh pihak pembangkang yang mengatakan bahawa bahasa Melayu kurang dikuasai oleh rakyat Malaysia, khususnya kaum bukan Melayu. Yang pertama, bahasa Melayu kurang dikuasai oleh kaum bukan Melayu khususnya kerana kurangnya pendedahan kepada bahasa Melayu dalam kalangan keluarga. Misalnya, kaum India ataupun kaum Cina yang hanya bertutur dalam bahasa ibunda mereka sahaja. Misalnya kaum Cina yang hanya bertutur dalam bahasa Mandarin semata-mata sewaktu di rumah. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan anak-anak mereka kurang menguasai penguasaan bahasa Melayu dalam pertuturan mereka. Namun, kita tidak boleh berfikiran hanya kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Buktinya, terdapat pelbagai ataupun ramai kaum yang bukan Melayu yang juga turut menguasai atau fasih bahasa Melayu. Kita boleh lihat dalam pertandingan pidato misalnya pada tahun 2019 di peringkat kebangsaan, di mana dalam pertandingan itu telah dimenangi oleh maafkan saya, bukan pertandingan pidato, tapi pertandingan sajak di peringkat kebangsaan pada tahun 2019 telah dimenangi oleh seorang pelajar dari berbangsa Cina. Ini membuktikan bahawa penguasaan bahasa Melayu bukanlah tertumpu pada orang Melayu ataupun kaum Melayu semata-mata, tapi juga ianya bersifat subjektif, di mana sekiranya sesebuah kaum itu menguasai ataupun diberikan pendedahan tentang penggunaan bahasa Melayu, maka mereka akan menguasai penggunaan bahasa Melayu. Ditambah pula dengan pelbagai pempengaruh media sosial dari luar negara yang juga menunjukkan kefasihan mereka dalam bahasa Melayu. Kemudian, penggunaan bahasa rojak. Hal ini demikian kerana penggunaan bahasa rojak banyak digunakan dalam kalangan Melayu kerana pengaruh daripada Barat yang dibawa dalam media sosial. Ini menjadikan bahasa Melayu merupakan satu pilihan yang ideal untuk dijadikan sebagai bahasa pengantara di peringkat antarabangsa. Akhir sekali, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam bidang ekonomi dan perdagangan mampu membantu negara kita memperkukuh daya saing di peringkat antarabangsa. Sekiranya negara-negara lain dapat melihat kepentingan bahasa Melayu dalam sektor-sektor tersebut, nescaya ini akan memberi kelebihan kepada negara kita dalam pelbagai aspek, dari perdagangan hingga kerjasama teknikal. Justru, saya menyeru kepada ahli-ahli Dewan untuk menggunakan kebijaksanaan dan kewarasan kita untuk menerima usul pada hari ini demi membina sebuah negara bangsa yang memartabatkan bahasa ibunda dan seterusnya menjadi teras kepada pembangunan dan kemajuan negara. Tuan Yang di-Pertua, mohon usul diterima. Sekian, terima kasih. Sekalian, seterusnya saya mempersilakan wakil pihak pembangkang untuk tampil untuk menyampaikan ucapan dukungan. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Ashraf Ilyas. Yang dihormati Tuan Yang di-Pertua, barisan pembangkang dan barisan pihak kerajaan. Di sini saya akan menggulungkan segala bangkangan yang telah dilakukan. Secara izharnya, bangkangan yang telah dilakukan oleh pihak kami bukan berniat untuk menjatuhkan mana-mana bahasa ataupun pihak. Namun di sini bangkangan yang dinyatakan bertujuan untuk kemajuan negara kita sendiri dan kebaikan bersama.
Seperti yang kita ketahui, usul yang dinyatakan ialah penggunaan bahasa Melayu mampu untuk memperkembangkan negara. Adakah kita sebagai masyarakat Melayu tidak mengerti bahawa negara Malaysia kita ini bersatu di bawah kaum dan bahasa yang pelbagai? Wajarkah kita sebagai masyarakat Melayu mementingkan diri sendiri dengan hanya mahu bahasa Melayu yang berkembang? Haruslah kita menggunakan bahasa Inggeris bagi mewakilkan kesemua bahasa kerana hanya bahasa ini yang mudah difahami oleh kesemua kaum. Dalam konteks perkembangan negara Malaysia ke arah peringkat antarabangsa, tidak wajar bagi saya hanya bahasa Melayu saja yang ditekankan dan dititik beratkan kerana hilangnya keistimewaan negara kita yang terbina dengan pelbagai bahasa dan budaya. Sekiranya kepelbagaian bahasa ini diperkenalkan kepada dunia, berkemungkinan hal ini akan disambut baik oleh negara luar dan memberi imej yang bagus kepada negara. Namun sekiranya pihak kerajaan masih teguh dengan pendirian pihak kerajaan, diingatkan bahawa pihak kerajaan harus lebih peka dengan perkembangan bahasa Melayu. Tidak dinafikan bahawa pihak kerajaan telah melakukan pelbagai inisiatif atau langkah yang bagus dan memberi impak yang besar kepada negara. Namun, tahap keberhasilan inisiatif tersebut tidak memberi kesan yang signifikan kepada global maupun dunia. Pihak kerajaan haruslah mengemukakan buah fikiran yang lebih baik dan memberi impak yang maksimum kepada dunia, bukanlah peringkat negara Malaysia semata-mata. Apakah boleh dilihat bahawa pihak kerajaan melakukan tanggungjawab dan amanah seperti melepaskan batu di tangga? Sekiranya pihak kerajaan buntu akan jalan penyelesaian, masyarakat biasa serta ahli sastrawan serta ilmuwan akan sedia memberi langkah yang terbaik. Itu saja daripada saya. Semoga bangkangan diterima. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati sekalian. Dengan ucapan kunjungan oleh pihak pembangkang itu tadi, maka berakhirlah persidangan dewan kita pada kali ini tentang usul perkembangan negara ke peringkat antarabangsa. Sehingga bertemu semula pada sidang dewan yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah bersama-sama menjaga kehormatan dewan ini. Saya selaku Yang Arif, Tuan Yang di-Pertua Dewan, dengan ini menangguhkan persidangan dewan pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.